Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita sedang bincangkan ayat ke-79 hingga 82 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merosakkan bahtera itu kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman, dan kita perlu bimbang bahawa dia akan mendorong kedua mereka untuk menjadi sesat dan kafir. Dan kami mengkehendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya merupakan seorang yang saleh. Maka Tuhanmu mengkehendaki agar supaya mereka sampai kepada dewasanya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemahuanku sendiri. Demikian itulah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini merupakan penjelasan kepada peristiwa-peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Khidir alaihi salam. Justru bila melihat kepada perkara-perkara keistimewaan-keistimewaan yang dikurniakan kepada Khidir ini, kata Al-Imam Ibn Kathir, setengah golongan mengatakan bahawa Khidir merupakan seorang nabi. Bagaimana boleh dikurniakan perkara-perkara sedemikian kalau tidak ada perutusan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi yang jelasnya, kata kebanyakan ulama mufassirin, contohnya Muhammad Ali As-Sabuni, perkara itu tidak perlu dipertikaikan, kerana sebenarnya Khidir ini hanyalah merupakan seorang wali yang berada pada martabat yang telah kita jelaskan sebelum ini. Menerusi pandangan Jamaluddin Al-Qasimi, berada di atas daripada Siddiq, di bawah daripada Nabi, dari kalangan wali yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan yang banyak kepadanya. Kerana pada zaman Maryam alaihissalam, beliau juga didatangi oleh malaikat untuk memberitahu perkara yang mana beliau ini akan hamil dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mampu mengutuskan malaikat dalam rupa-rupanya yang tertentu, dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan Khidir ini seorang nabi, kata Muhammad Ali As-Sabuni dan kebanyakan ulama mufassirin yang lain. Dan kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Jibril boleh datang kepada manusia dalam berbagai bentuk, antaranya dengan rupanya yang sebenarnya, seperti yang dilihat Nabi SAW ketika turunnya surah Al-Muddathir, dalam rupa yang menakutkan, duduk di antara langit dan bumi, kursinya itu. Dan ada keadaan datang dalam rupa manusia, dalam hadis yang sahih yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis 40 Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis yang kedua, bahaskan tentang Islam, iman dan juga ihsan.
datang seorang lelaki, tala alaina rajulun syadidu sawad sya'ri wa syadidu bayad thiyabi, datang seorang lelaki yang rambutnya hitam pekat dan pakaiannya putih melepak, la yura alaihi atharu safar, tidak dilihat di atasnya kesan-kesan perjalanan musafir. Hadis ini ma'ruf, semua kita mengetahuinya. Dan kemudian malaikat Jibril juga mampu untuk datang berjumpa dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam hadis yang mana Hanzalah bertanya kepada Nabi SAW tentang kebimbangannya kalau ada dalam dirinya sifat nifak. Kerana bila berada di samping Nabi SAW, beliau ini tertib. Tetapi bila berada di belakang Nabi, ketawa bersama dengan keluarga, anak isteri dan sebagainya. Bimbang sahabat ini. Pernah kita huraikan perkara ini. Nabi SAW telah menjelaskan, kalau kamu berada dalam keadaan seperti kamu duduk di samping aku, la safahatkumul malaikah, tentulah malaikat akan datang bersalaman dengan kamu, berjumpa dengan kamu, bahkan sampai kamu duduk di atas katil pun dia boleh datang, menurut hadis yang sahih. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah kata-kata yang dikemukakan oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim, sebagai menyokong pandangan ulama-ulama lain, At-Tabari dan juga Muhammad Ali Asy-Syaukani yang datang selepas itu, dan juga As-Suyuti yang datang selepas itu, untuk mengatakan bahawa Khidir ini hanyalah seorang wali, seorang yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala karamah. Mengapa kita namakan Khidir? Ni soalan yang belum kita bincangkan. Mengapa Nabi SAW manggil Khadir ataupun Khidir ataupun Khadir? Mengapa perkataan Khadir ni, kalau kita baca bahasa Arab, asal dia ikhdirar ataupun akhdar, hijau. Apa pasal maksud hijau? Kerana terdapat beberapa hadis yang sahih. Innama summiya khadiran li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khadra'a. Ini satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abdul Razak dalam musannafnya. Dalam hadis sahih yang lain riwayat Bukhari, Nabi SAW telah bersabda, innama summiya al-khadira li'annahu jalasa ala farwatin fa idza hiya tahtazzu min tahtihi khadra'a. Khidir ini mempunyai satu karamah yang istimewa. Bila beliau berada di sebuah tempat yang kering kontang, yang pokok-pokoknya farwah ni maknanya satu ushbun yabis, rumput-rumput yang kekeringan, datang diduduk di situ, akan hijau kawasan sekitarnya. Ini satu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khidir. Dengan sebab itu dipanggil namanya Khadir ataupun Khidir ataupun Khadir. Telah kita bincangkan perkataan ini dalam kuliah yang terdahulu, menerusi pandangan yang dibincangkan oleh para ulama ahli lughah. Contohnya Ibn Manzur Al-Afriqi dalam kitabnya Lisanul Arab. Begitu juga Syekh Dr. Ibrahim Anis dalam kitabnya Mu'jam Al-Wasit, dan juga Al-Fairuz Zabadi dalam kitab Mu'jamnya. Ada perbezaan pandangan dari sudut wazan ataupun acuan kata, nak dibaca bagaimana sebenarnya. Orang Melayu biasa baca Khidir. Setengah pandangan dalam Dr. Ibrahim Anis mengatakan tepatnya Khadir, dan Ibn Kathir menggunakan Khadir. Sebenarnya ketiga-tiga merujuk kepada makna hijau, makna kesegaran, kesuburan. Dan telah kita bahaskan juga para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian tentang pandangan para ulama muhaddithin, sama ada si Khidir ini masih hidup ataupun tidak. Tidak perlu kita ulang semula perkara ini. Jadi bila kita lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat yang sedang kita bacakan ini, maka beliau mengatakan, ini Khidir mengatakan, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Allah Subhanahu Wa Taala membawakan bicara ini menerusi apa yang dikemukakan oleh Khidir kepada Musa alaihi wassalam. Lalu dijelaskan, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah dia tafsir terhadap perkara-perkara, ini penjelasan terhadap perkara-perkara yang kamu tidak setuju, kamu mempertikaikannya waktu aku melakukan dahulu. Bukan aku lakukan dengan kehendak diriku, tetapi sebenarnya aku lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh aku melakukannya. Fa in qila fama balu fata Musa dzukira fi awal al-qissah thumma lam yuzkar ba'da dhalik. Kalau ditanya, ini kalau orang tanya anak-anak kita, kalau kita bercerita tentang persahabatan Nabi Musa dengan Khidir ini, anak-anak tanya, mana pergi fata Musa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala punya pendekatan, kata Dr. Abu Fatah Salah Al-Khalidi,
Allah SWT selalu melakukan ikhtisar. Ikhtisar ni maknanya meringkaskan cerita. Kerana cerita ni kalau panjang sangat, dia dah jadi. Cerita ni kalau panjang sangat, dia terlalu banyak perkara yang nak dikemukakan. Allah SWT straight to the point. Allah SWT terus straightforward nak sampaikan mesej yang penting. Cerita yang dikemukakan ialah bagaimana Nabi Musa ini menjalani perjalanan, menjalani urusan untuk menuntut ilmu. Dan di situ berlaku beliau melihat seorang yang Allah SWT kurniakan ilmu yang lain daripada yang ada padanya. Ini perkara yang paling penting untuk kita pelajari bersama-sama. Dan sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lanjut bercerita tentang kepentingan menuntut ilmu ni, saya tertarik dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bab menuntut ilmu. Kitab beliau yang bertajuk Miftah Daris Sa'adah. Beliau menjelaskan sebenarnya untuk menjadi orang yang menuntut ilmu ni memerlukan kepada kita 7 syarat sekurang-kurangnya. Ada 7 syarat. Yang pertama, kepentingan kita untuk ikhlas, ikhlasun niyyah. Tuntutlah ilmu ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah SWT mengingatkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah SWT mengatakan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk beribadah kepadaku dengan ikhlas. Jadi menuntut ilmu ni baik ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab Fadlul Ilmi, kelebihan ilmu. Beliau berkata, para ulama meletakkan satu gambaran tentang menuntut ilmu dan kata-kata mereka, talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami dahulunya menuntut ilmu kerana kepentingan dunia, lalu kami dapati ilmu itu tidak datang bertapak dalam hati kami. Sehinggalah kami memfokuskan tujuan kami untuk ilmu ini kerana Allah, barulah ilmu itu masuk ke dalam hati sanubari kami. Jadi sedang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ajar anak-anak yang menuntut ilmu ni berikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi orang Islam yang cemerlang, orang Islam yang berfikir dengan gaya kelas yang pertama. Orang Islam kelas pertama yang nak diwujudkan adalah orang yang menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan menuntut ilmu untuk jadi profesional yang kaya raya. Itu penting juga untuk jadi profesional Muslim yang hidup independent, yang dapat menyalurkan kepakarannya buat kebaikan umat sejagat. Penting. Tetapi hendaklah diingatkan, janganlah itu saja komitmen kita untuk bina rumah besar, untuk dapat kereta besar, untuk dapat populariti. Jadi ajar kita, didik anak-anak kita, generasi umat Islam menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hendaklah kita ni sentiasa berhubung baik dengan guru-guru kita. Berhubung baik, mendengar dan juga menyoal mereka dengan soalan-soalan yang tepat, yang baik. Bukannya soalan untuk menguji bakat, untuk menyakiti mereka, menyusahkan mereka. Kadang-kadang ada di kalangan masyarakat, dia suka, dia bangga dia dapat satu benda yang pelik dan dia bertanya kepada guru dan guru tu tak boleh jawab, dia suka. Ini satu tabiat yang keji. Sidang pendengar sekalian, janganlah kita bertanya benda-benda yang tidak perlu, yang tidak wajar. Kalau belajar di negara Arab, saya teringat Tuan Guru yang mulia Dr. Sheikh Nuh Ali Salman Al-Qudah, seorang mufti Jordan sebelum ini, seorang ulama yang terkemuka. Bila membuka sesi soal jawab, dia tanya orang soalan yang tak ada kena-mena dengan kuliah yang disampaikan, dia bangkit jalan. Jadi menjawab bahawa saya tidak jawab soalan-soalan yang tidak berkaitan dengan yang sedang kita bincangkan. Bayangkan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini nombor 2. Nombor 3, apa yang dikatakan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ini, aku mendapati kepentingan kita untuk husnul insat wal istima'. Hendaklah mendengar baik-baik apa yang disampaikan oleh guru. Dengar baik-baik. Yang keempat, husnul fahmi. Hendaklah kita membiasakan diri kita untuk memahami betul-betul, memahami satu perkara. Tak faham, tanya. Dan yang kelima, hendaklah kita membiasakan diri untuk menghafaz perkara-perkara yang kita dengar itu, perkara-perkara yang penting yang kita pelajari, zubdah, essence yang menjadi intipati kepada apa yang kita pelajari itu kita hafaz. Kemudian itulah sebab kata-kata hukama Arab, Iqra khaira ma tajid, bacalah benda yang paling baik untuk kamu baca. Waktub khaira ma taqra, dan tulislah apa yang paling elok yang kamu baca itu. Kemudian wahfaz khaira ma taktub, dan hafazlah dan amalkanlah sebaik-baik perkara yang telah kamu catatkan itu. Ini proses pembelajaran sebenarnya. Jadi yang keenam, galakan kita untuk sentiasa mengajar orang lain, at-ta'lim,
kita hendaklah mengajar orang lain apa yang kita pelajari, dengan sebab itu akan bertambah ilmu yang ada pada kita. Yang ketujuh syaratnya, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, kesungguhan kita untuk menuntut ilmu ini akan terbukti, akan terhasil kalau kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau ada 7 syarat ini, insya-Allah ilmu yang dipelajari itu berkesan, kata beliau, menerusi pengalaman orang-orang cerdik pandai pada zaman itu, dan juga telah terbukti mujarab zaman berzaman mereka yang mengamalkan 7 prinsip menuntut ilmu ini, insya-Allah akan menjadi orang yang benar-benar berkesan ilmu itu dalam dirinya, membentuk pribadi Islam yang sebenarnya, dan dapat mencorakkan orang-orang lain sekitarnya. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu pendekatan yang diambil dalam proses penuntut ilmu, dalam proses menuntut ilmu, yang dapat kita lihat persahabatan antara Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. InsyaAllah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan lihat lagi beberapa perkara yang penting yang berkaitan, yang dapat kita lihat menerusi ayat-ayat ini. Sebagai contohnya, apa yang disebut idza ta'arada mafsadatani irtukibal akhaf. Bila berlaku 2 mafsadah, 2 musibah, 2 masalah, kita terpaksa melakukan musibah yang paling kecil untuk mengelakkan musibah yang besar berlaku. Contohnya, perkara ini dipakai dalam semua disiplin ilmu. Seorang doktor mendapati seorang, contoh yang tidak berapa murni, seorang pesakit kencing manis, tidak ada cara untuk merawatnya kecuali kena potong satu anggota dari tubuhnya. Kalau tak dipotong, takut menjala, berjangkit kepada anggota yang lain. Maka kita nampak benda itu musibah. Tetapi musibah yang kecil ini terpaksa dilakukan mengelakkan musibah yang lebih besar yang akan menimpa kalau tidak dilakukan musibah yang kecil, tidak diambil tindakan itu. Jadi pendekatan Khidir dalam kes-kes ini adalah perkara yang sama. Yang pertama, bila beliau melubangkan perahu itu, ada riwayat mengatakan sampai kapak memecahkannya, riwayat lain mengatakan mencabut satu daripada kayunya itu, adalah dengan tujuan untuk mengelakkan raja-raja, mengelakkan raja yang zalim yang akan memeriksa kapal-kapal yang cantik untuk dirampasnya. Jadi bila melihat kapal ini cacat, dia tidak sudi untuk mengambilnya. Demikian juga membunuh anak ini, walaupun membunuh ini nampak zalim, tetapi lebih baik daripada membiarkannya hidup, akan memudaratkan agama ibu ayahnya. Dan yang ketiga, membangunkan semula dinding yang roboh ini, nampak kerja ini penat, memenatkan. Tetapi kalau dibiarkan dinding ini runtuh, tentulah ahli karya akan melihat apa yang berjumpa dengan apa yang terdapat di bawahnya yang disimpan oleh keluarga, anak, 2 orang anak yatim yang kematian ayah ini, maka mereka akan merampas harta tersebut. Jadi mudarat ini besar, mengelakkan mudarat besar, mereka terpaksa buat mudarat yang kecil. Jadi insya-Allah kita akan meninjau dan berlanjut perkara ini dalam episod akan datang. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini musi ayat ke-80, 81, 82 sebelum kita masuk ke kisah Zulkarnain yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.